تعالى وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي وخصوصا وإلى توان guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 20 ni, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan jika kedua-dua itu Tuhan berselisih dan berbalah, berkhilaf, satunya hendak menjadikan suatu makhluk seperti langit, dan satu lagi itu pula hendak membinasakan langit itu, maka padanya dua masalah. Jadi kita nak bicara lagi pada masalah wahdaniyah fil af'al. Dalil mari mana kata Allah Ta'ala tu kena satu. Jadi dia kata kalau Ta'ala tu dua orang ya, bukan kalau tiga, kalau empat, sama ada bersepakat ataupun bersalah kedua-dua Tuhan saat ni. Dalil bagi wahdaniyah lah ni secara umumnya. Jadi kalau bersepakat kedua-dua Tuhan, sama ada bersepakat pada menjadikan satu benda pada satu masa. Bersepakat pada menjadikan satu benda pada satu masa tak boleh. Kenapa? Kerana nak menjadikan jauhar firik pun tak boleh, apatah lagi nak jadi benda hak lebih besar. Yang masalah yang keduanya bersepakat di atas menjadikan satu benda tetapi pada masa yang berbeza. Mustahil juga. Kenapa? Kerana tahsilul hasil. Yang ketiga mustahil bersepakat pada menjadikan benda hak berlainan. Maksud kata bagi jajah dia mau balik sana, kau balik sini. Mustahil juga. Kenapa? Kerana tidak jadi mutlak pada kekuasaan rintahan dia. Baik tu kalau bersepakat kedua-dua pada menjadikan alam, nak menunjukkan kata tak boleh, mustahil nak dapat diterima oleh akal kita saat ni, nak ada dua Tuhan. Baik, katakanlah kalau kedua-dua Tuhan tu bersalah, maka jadi dua masalah. Dan jika kedua-dua itu Tuhan berselisih dan berbalah, hak ni atas muradih je lah, selisih berbalah, satunya satu Tuhan hendak menjadikan suatu makhluk sepertinya langit, dan satu lagi itu pula hendak membinasakan makhluk hak sama langit itu. Ni hanya ni hendak balah ni, seorang nak, seorang tak si. Benda hak tu lah, kalau benda hak lain tak apa. Maka padanya pada berselisih Tuhan ni dua masalah. Nak katanya mustahil lah.
Kalau sepakat pun mustahil, kalau bersisih pun lebih-lebih lagi lah. Nak kata mustahilnya ada berbila Tuhan. Yang pertamanya, kalau satu dan benar satu. Ni. Tu orang panggil keadaan yang pertama. Kita gelakkan lagi. Masalah apa nama ni yang keduanya, seri dengan kalah kedua-dua ni. Dan ataupun seri pada benar kedua-dua. Tengok lagu mana. Baik, akan berlaku dua masalah. Yang pertama, kalau salah satu dan benar satu. Seperti mana? Satunya hendak menjadikan langit, dia satu lagi itu tidak hendak meniadakan langit itu, dan satu lagi itu hendak meniadakan langit itu. Langit mana? Langit yang sama lah. Maka yang hendak menjadikan itu, dapatlah ia yang hendak tadi. Yang hendak tu kena pada Tuhan lah. Maka yang hendak, yakni Tuhan yang hendak menjadikan langit itu, dapatlah ia, yakni dapat menjadikan langit. Dan yang hendak meniadakan langit, tak dapat ia yang hendak meniadakan. Bapa ilah dianya kata tak dapat, kerana sangat ketat dikawal akan dia akan langit saat itu. Dikawal ketat oleh siapa? Oleh Tuhan yang nak menjadikan langit. So benda ni tidak semestinya kata langit lah. Orang ke ni, Tuhan A nak mengadakan seorang ni, Tuhan B nak witiada. Maka Tuhan A saat ni dia kawal manusia ni bagi kekal. Bila dikawal secara ketat, manusia ni terus kekal dengan ada. Maka Tuhan B tak ada jalan untuk meniadakan benda hak dia tak sewi ada. Nampak ni? Kerana dikawal ketat oleh Tuhan A. Maka waktu tu lemah ia Tuhan B, Tuhan kedua saat ni. Tuhan mana? Tuhan hak nak meniadakan langit. Maka lemah ia dah biar molek. Tuhan yang hendak meniadakan langit. Lemah bagian pada lemah daripada meluluskan kehendak Tuhan yang ingin meniadakan langit. Mana kehendak dia? Tak sewi ada langit lah. Lemah. Apa lemah? Kerana dikawal ketat oleh Tuhan A dah. Baik. Maka apabila lemah satu, Tuhan mana hak lemah? Tuhan hak nak meniadakan langit. Lemah. Apa lemah? Sebab dikawal oleh Tuhan A. Jadi bila dikawal oleh Tuhan A, Tuhan nak menjadikan langit ni, maka apa yang dia kehendak tidak tertunai. Itu jadi lemah tu. Nak kita ngaji bab iradat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, berkehendak. Mana-mana hak dia kehendak, maka benda tu berlaku. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa benda hak Tuhan kehendak, maka iza arada syai'an an yaqula lahu, maka katanya kun fayakun. Cuma ayat tu kita kena faham betul lah. Bukan kata Tuhan buat alam tu dengan kun. Bahkan Allah Ta'ala buat ke sesuatu tu dengan sifat kudrat di dia. Cuma ayat tadi hanya nak menyatakan sangat mudah sesuatu benda bila Tuhan kehendak. Bila Tuhan kehendak, bila nak kita reti. Siapa masa retilah kita. Bila Tuhan kehendak kita nak jadi seorang daripada kekasih dia, bila siapa masa terjadilah. Cuma di kita ni kena usaha lah. Jangan tak usaha pula tu jadi jabariyah tu. Ni dah Tuhan tak sewi aku jadi orang beriman lagi, aku duduk gini lagi. Hak tu hak berdosa tu. Bahkan nak rosak ke email lah kat cara cakap begitu tu. Nak jadi rosak benda-benda gitu. Jadi golongan jabariyah. Jadi golongan jabariyah. Kita kena usaha, tetapi usaha kita saat ni tak memberi kekesan kalau Tuhan tak ada ingin. Tapi kalau dah Tuhan ingin enggak, kalau kita tak usaha pun dapat, apatah lagi kalau tak usaha. Patut kena usaha ke tak? Kena usaha lah.
Maka apabila lemah satu, nescaya lemah juga yang satu lagi. Mana? Tuhan hak nak buat bumi, nak buat langit sana. Sebab kita apa? Kita ayat dah dulu. Kita ayat dah semalam. Kenapa? Kerana kedua-dua tu bersifat dengan ketuhanan. Bila kita mensabitkan lemah pada satu Tuhan, maka Tuhan yang satu lagi hak sekutu bagi dia ni pun sabit juga bagi sifat kelemahan. Ni. Jadi tak boleh ada salah satu ni sifat kelemahan. Tak boleh ada guna, dah ada dua. Bila ada dua tentu ada kelemahan tadi. Tak. Tambah-tambah lagi bila berlaku situasi begini. Ya kalau supaya rumah tangga ni kat situasi begini enggak kena menang kau tak lelaki lah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kena menang tak lelaki. Sebab tak lelaki tu dia panggil ketua bagi rumah tangga. Tapi masalahnya kalau tok lelaki tak dapat nak menguasai bagi isteri, tewas juga tok lelaki. Angguk jugalah. Ada. Anak tu nak bini, nak berlaki dengan budak pondok, budak juru. Bini dia kata pakai kereta berapa? Gaji berapa? Kalau tak lelaki tu dia ada satu kisah ni. Kisah adik Siye babo cerita adik Siye tu. Babo nak menatu orang pondok. Orang ngaji pondok, orang ngaji agama lah. Mama dia nak orang ngaji sekolah Siye ni. Ni sekolah Siye lah. Tak kerti agama mana lah sekolah Siye. Ngaji sekolah Siye ni bijak. Ngaji pondok ni tak bijak, mama dia kata. Nanti kita test lah. Buat mari dua calon menatu saat ni. Hok pondok sore, hok ngaji sekolah Siye ni sore. Tak. Lepas tu, mana dah cerita dia? Di dekat tu. Mama ni tanya, hok ngaji pondok ni weh. Nak tengok pandas tak ke mana. Bapa orang panggil asal tu suara dia kuat. Aneh kuat. Hak ngaji pondok kata kuasa Allah Taala mah. Mad. Dia kata kuasa Allah Taala lah mama. Nak. Lepas tu tanya hak ngaji Siye ni. Bapa asal tu suara dia kuat. Ya sebab dia ada tekuk panjang. Bila ada panjang gitu dia ada gemuk dan sebagainya lah. Kemudian bila orang panggil terbit suara dia tu pergi kuat. Mama kata ni tengok babo. Bijak kan ni, hak ni kuasa Tuhan ayat gitu lah, kuasa Tuhan. Yalah dah kuasa Tuhan apa tak tahu. Ni bijak ni kan. Baik. Pergi jalan pula. Jumpa apa pula asal suara kuat. Tu Allahumma salli Muhammad. Ni ada 2-3 soalan. Apa nama ni? Bapa kata orang panggil timung ni tak ali atas dia ni Allahumma salli Muhammad lupa dah. Buluh dak. Buluh sat ni hak ali atas dia tu hijau. Hak kena cahaya. Hak ali bawah ni ke ya kuning koku sikit. Gitulah soalannya boleh kurang. Ni. Jadi hak ni kata kuasa Allah Taala juga amal. Kuasa Allah Taala lagi. Tak ada soalan lain. Kalau biasa kat kuasa Allah. Anda ni jawab apa? Ni kena pantul cahaya matahari. Tak kena cahaya matahari dapat orang panggil berkali oksigennya sikutnya karbon dioksida apa habislah. Tengok ayah. Bijak ke nak ni. Patutnya akhir tu ayah babo kata gini lah mama. Tanya dulu ni. Dok hok menatu ni, hok mama tak suka ni. Bapa dia kata ni kuasa Allah Taala. Asal saat ni suara kuat tu bapa kata kuasa Allah Taala. Bapa tak jawab supaya apa nama ni hok ngaji sekolah Siye ni. Jadi hok budak pelajar tu pakai pon ibu jawab. Gini bapa mama. Cuba mama tengok deh. Kalau alasan kata tekuk panjang, maka suara dia kuat gapo. Nak tanya. Pu kata pu ni. Panjang mana tekuk dia? Panjang mana tekuk dia nya? Tak ada tekuk kata pu ni. Tu suara kuat ke tak suara? Kuat, panggil hujan. Tu kata kuasa Allah Taala. Katanya lah bijak.
bijak. Dah. Tu kata tak pakai pondok ni nampak pakai sarung pun. Bijak dia siapa je tahu. Tak sini tunjuk ya. Kata suruh tunjuk kat tunjuk juga. Ni. Pada saat ni apa hok kata buluh saat ni hok kena cahaya matahari, kalau hok sekolah siang ni kata kena cahaya matahari, lepas tu orang panggil hok tak kena cahaya matahari ni dia jadi tak menghijau dan sebagainya. Apa kata kuasa Allah Taala. Gitulah. Ni. Jadi hok tu kata sebab kena cahaya matahari dan sebagainya, maka subuh lebak daun-daun dan sebagainya lah kena cahaya. Lepas tu hok ngaji pun dia kata ni tak kena cahaya matahari pun lebat juga. Tengok bulu betis bapa. Tengok bulu betis ayah tu. Tak kena cahaya matahari. Tak kena juga lebat sebab tu lah. Ada kata kena cahaya matahari jadi lebat, jadi subuh. Lasik ya ni. Macam-macam. Jadi tiaplah kata kuasa Allah Taala. Jadilah ni cerita-cerita berkenaan dengan orang ni. Bila ngaji agama gak dia memperleki. Padahal orang ngaji agama lah duk menolong atas muka dunia hingga ke akhirat. Tak agama mana kata duk menolong. Mula-mula lahir dia panggil siapa? Dia panggil ahli politik. Dia panggil arkitek. Dia panggil siapa? Tentu panggil tok guru. Panggil tok guru. Ni nak mati panggil tok guru pula. Lepas mati panggil tok guru juga nak ngati. Orang lain mana ngati? Boleh tak seorang lain ngati? 1 2 3 start la ilaha illallah. Tak tahu nak berhenti mana. Tak kata kena ngaji orang agama juga. Arti saya esok jawablah dengan orang agama ni. Kita nak akak orang agama ni. Jangan duk dia nak apa ino. Dok. Kerana sangat ketat dikawal akan dia, maka lemah ia daripada meluluskan kehendaknya. Dan ayat kata hak kuasa tadi tu tak ada kemampuan. Jadi berbalik masalah tadi deh. Masalah nak memutuskan sesuatu itu dalam rumah tangga gak kena orang jatuh. Dia tak boleh orang tino. Orang tino ni bapa Tuhan tak bui. Bukan kita tak bui. Tuhan tak letak ke orang tino sebagai ketua, sebab dia lebih orang panggil melampau pada kasih sayang dia. Contoh pada anak dia sekalipun ni, anak dia nak menikah dengan pasangan agama tak tahu mana, pasangan jenis Amerika. Ni tentu mak pok tengok Allah Amerika biasa tak apa, Amerika lihat sana Amerika. Jahat semua perangannya, sifatnya dan sebagainya. Mak pok tu tak wih. Tapi anak perempuan bila dia pergi pujuk mak dia, gimana? Mak dia akan kata, Allah abah dia builah nyanyo kok ni tak makan nasi ni. Dia orang panggil melampaui kasih dia daripada fikiran warah dia saat ni. Ada pun adik ayah saat ni hak rejatan ni, kalau anak dia minta serumana tak makan nasi ke gapo, dia nampak kesudahan kalau hak ni memberontak ke gapo, kalau dia setuju duk menikah dengan hak rosak saat ni. Teruklah anak dia kemudian hari. Tapi hak limok ni kerana sia dia tengok hak sekarang je. Dia tak ada mikir jauh. Tu orang panggil tu letak kasih sayang ke ibu ni kuat nak dibandingkan ayah. Sebab itulah pada bab jaga anak, ibu lebih layak daripada ayah saat ni. Jadi hak Islam bagi comel molek dah. Tak. Bapa Islam letak ke hak jatuh atas hak tina bawah. Tak. Orang tina bodoh. Dak. Saat ni ayat saat ni. Awak ni kuat lajak kasih sayang awak. Kadang-kadang benda hak keputusan di rumah tangga tu tak boleh letak dia orang perempuan, kena letak dia orang jantan. Sebab saat ni ada cara yang mikir lain. Sama juga kalau dia mari boleh ke gapo. Ya lain dah emosi dia dan sebagainya. Kalau tak jadi ketua keluarga, rasa. Sebab tu orang perempuan tak jadi hakim. Kodi tak jadi, tok peti tak apa. Aling tak jadi tok peti, jadi Dr. Zul tak apa. Tak apa. Dah aling ni. Tok peti tak boleh ya tok kodi tak boleh, dia tak boleh jadi tok kodi apa? Sebab ya jadi tok kodi ni kan kalau dalam kitab lumak, kena ngaji kitab lumak pula bahani usupik sedap sikit. Tak. Ia kena situasi dia sederhana, jangan sejuk sangat, jangan panas sangat. Kedudukan dua-dua orang bersalah saat ni pun kita kena sama rata dan sebagainya. Emosi hak hakim pun nak kena jaga juga. Jadi kalau hakim duk main-main bulan tiba-tiba
Lain dah emosi dia. Lain. Tak nampak ni. Ada benda-benda yang mana memang agama tetap ke orang jatuh. Orang tinggi tak ambil. Tu orang panggil lakuh daripada tugas tu hebui dah pada orang puan ni. Maka tugas kita rumah rosak. Allah hina kita. Dok tugas awak paling besar. Mana? Mendidik anak-anak menjadi pelapis dunia nusa dan bangsa ni. Tidak kau besar kerja tu. Itu besarnya. Maka apabila lemah satu, nescaya lemah juga yang satu lagi itu. Maka tak dapatlah suatu daripada makhluk ini. Kalau dua-dua tu lemah, tak boleh ada makhluk nampak dah tu dah lemah tu. Yang kedua, masalah kedua saat ni masalah pertama, benar salah satu, kalah salah satu. Bila kalah salah satu, lemah salah satu tadi, maka lemah hak lain juga. Yang keduanya, kalau kata berkelahi di antara dua Tuhan ni, seri kedua, maka pada masalah seri ini jadi dua masalah pula. Jadi ada tiga lah kalau kita hurau betul-betul. Kalau kita hurau betul-betul, yang pertama apa saat ni? Berbalah jadi benar salah satu saja. Yang kedua, seri pada kalah kedua-dua. Yang tiga, seri pada benar kedua-dua. Supaya semaya berjemaah. Dia ada berapa masalah semua? Bukan semaya berjemaah, semaya tu ada berapa masalah semua? Yang pertama, munfarid. Kita ngaji pedoman gitu deh. Munfarid, semaya seorang diri. Yang kedua, berjemaah. Berjemaah saat ni sama ada jadi imam atau menjadi makmum. Baik. Makmum saat ni ada muafiq, ada masbuk. Jadi kesemua masalah bagi semaya ada 4 je. Semaya seorang diri, semaya jemaah jadi imam, semaya jemaah jadi makmum muafiq, semaya jemaah jadi makmum yang masbuk. Itu nak yang kata cara mempericikan masalah tu. Yang pertama, masalah seri ni. Seri ni sama-sama lah. Yang pertama, seri dengan kalah kedua-dua. Seri, mari mana bahasa seri ni? Seperti satunya menghendaki menjadikan suatu makhluk, tak dapat ia suatu saat ni. Suatu ni zat Tuhan lah, Tuhan saat ni. Seperti satunya satu daripada Tuhan menghendaki menjadikan suatu makhluk, tak dapat ia Tuhan saat ni menjadikan. Kerana apa? Kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi. Ya pemain gapo, dia panggil coh kau gapo dulu kan? Ya, tak coh kau gapo. Ingat tak? Hak ni kawal kan? Hak ni kumpulan ni you nak masuk ke sini, you main hak ni dia kawal. Main coh rasanya. Tak kenal dah. tak kenal. Kapo kita kali main kita tu. Jadi maksud katanya dia kawal. Dia main berarti kena masuk. Supaya main apa ni hak bola begal tu. Habis ni. Tu pun jenis kawal juga kan. Tak suruh masuk kawasan. Jadi ginilah rupa dianya. Seperti satunya menghendaki menjadikan suatu makhluk, tak dapat ia suatu Tuhan tu menjadikan. Kerana apa? Ilak dia tak dapat. Kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi. Tuhan mana? Tuhan hak tu buatlah. Yang satu lagi tu yakni Tuhan yang ingin meniadakan. Sebab ni hak menjadikan oleh yang satu lagi yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Tu hak satu lagi tu. Dan yang satu lagi itu hak Tuhan tak sudah ada makhluk, menghendaki beri tiada makhluk. Apabila yang dahulu itu menjadi, maka tak dapat juga meniadakan. Kenapa? Kerana makhluk itu tidak ada lagi. Pening sikit sini. Dan yang satu lagi itu menghendaki beri tiada. Apabila yang dahulu itu menjadi, Tuhan hak dia buat ni, tak buat ada, Tuhan B tak boleh nak mentiadakan. Maka tak dapat juga meniadakan. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat jadi tak ada. Kerana makhluk itu tidak ada lagi. Ada jatuh ni, tidak ada lagi. Kerana makhluk itu ada dah lah. Apa? Gitu baru kena sikit nak ada zahirnya. Satunya menghendaki menjadikan suatu makhluk. Tuhan nak buat bagi ada makhluk, tak dapat ia menjadikan. Kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi. Hak mana? Yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Maka
Jadi Tuhan hok nak buat makhluk ni lemah. Sebab makhluk tu tak ada. Dikawal ketat oleh Tuhan hok tersebut ada. Jadi tak boleh buat ada. Dan yang satu lagi itu yang menghendaki beri tiada apabila yang dahulu itu menjadi. Tak. Hok so lagi Tuhan hok tersebut ada makhluk ni. Dia nak beri makhluk ni tak ada. Bila? Apabila yang dahulu itu menjadikan makhluk. Hok Tuhan nak menjadikan tu dia buat dah makhluk. Maka Tuhan hok tak si buat makhluk ni tak boleh nak buat tiada lah, sebab makhluk ni ada dah. Gitu tak? Maka ialah tak? Maka tak dapat juga meniadakan, tak boleh juga. Apa? Sebab bila Tuhan hok nak buat makhluk ni buat dah, dia kawal lah. Ya kawan, maksudnya Tuhan hok tak si nak buat ni tak boleh nak menembusi, dia panggil. Nak buat jadi benda tak ada. Ilat tu hok lain sikit tu. Kerana makhluk itu tidak ada lagi. Guana tengok dia baca ni. Dok nampak dalam zahirnya maksud kata makhluk tu ada dah. Maka kedua-duanya itu lemah keduanya. Tengok alasan dia. Kerana tidak hasil kehendak bagi tiap-tiap satu itu. Tak. Hok nak buat jadi ada, tak boleh buat jadi ada. Sebab Tuhan hok tak boleh tiada tu dia kawal. Jadi benda tak boleh buat ada. Tuhan hok balik nak buat tiada, tak menghasil juga. Benda dia tak boleh buat ada. Sebab Tuhan hok buat dah makhluk ni, dia kawal dah. Bila buat dia kawal. Jadi Tuhan hok tak si buat makhluk ni tak boleh nak buat pisah dah. Hok benda hok dibuat dah. Nampak zahir gitu ni. Jadi bersalah sikit dengan ilah dia tu. Kerana dia kata saning maka tak dapat juga meniadakan. Apa tak dapat meniadakan? Kerana makhluk itu tidak ada lagi. Mana tu? Patut nak zahirnya gitulah. Kerana makhluk itu ada dah, dia dikawal oleh Tuhan hok nak buat ada. Apa saat ni dak? Kalau hok datang baris datang lagi. Kerana tak sangat ketat dikawal akan dia. Gitulah. Nak zahirnya. Sini pun tak peki. Nak zahir lah tu. Tidak tak nampak ni. Dan yang satu lagi itu menghendaki beri tiada apabila yang dahulu itu menjadi. Dia buat dah tu. Dulu jadi dah. Maka tak dapat juga meniadakan. Kenapa? Ambil hak ada sana. Kerana dikawal ketat akan dia. Baru kena sikit. Benda tu ada dah. Lepas tu hak ni kawal ketat. Bila kawal ketat kan, maka lemah daripada menuluskan kehendaknya. Kehendak mana? Kehendak nak tak ada saat ni. Kena. Tengok nampak situ sikit tu. Maka kedua-duanya itu tak berasa sini. Lemah keduanya. Tuhan A nak ada pun lemah, Tuhan B nak tak ada pun lemah. Kerana tidak hasil kehendak bagi tiap-tiap satu itu. Ni. Kita tengok mula tu. Dan jika lemah keduanya, kalau A lemah nak buat, B lemah tak suruh buat, nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini. Ni sudah tak, mana je tak ada ni. Nak kena fikir pula ni. Dan jika lemah keduanya, kedua Tuhan je lah. Tuhan hak nak buat ada pun lemah. Sebab dia tak boleh buat ada. Dikawal oleh Tuhan hak tak siap ada. Tuhan hak tak siap ada makhluk pun lemah juga. Sebab dikawal oleh Tuhan hak nak bagi kekada. Jadi lemah dua-dua. Dan jika lemah keduanya Tuhan, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ni. Apa tak dapatnya? Kerana lemah dua-dua Tuhan. Tuhan nak makhluk ni dia kena bersifat dengan kuasa. Kalau lemah lagu mana nak makhluk? Gitu alasan. Dan iaitu apa? Mana? Tiada dapat suatu dari makhluk ni. Ambil dekat. Ni. Dan iaitu tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Dan iaitu batilun. Kenapa? Kerana makhluk ini ada ia makhluk dengan musyahadah. Ceraklah. Kalau begitu, tetaplah Tuhan satu tidak berbilik. Ni lakar adalah ni. Maksud kata lakar ni dia natijah asal adalah. Kalau kita nak ulang balik ke mana?
Maksud katanya makhluk ni ada dengan musyahadah. Maka faham bila makhluk ni ada dengan musyahadah, fahamnya Tuhan kuasa. Tuhan tu kuasa. Bila kata Tuhan kuasa, maka Tuhan ni kenalah tidak berbilai lah. Sebab kalau berbilai tu jadi lemah. Tidak berbilai. Bila kata Tuhan tu tidak berbilai, ceraklah so. Ni ya salah. Kalau gitu, tetaplah Tuhan satu tidak berbilai. Ambil selalu dah asal. Biar kita nampak nak balik asal ya. Musa ni tulis gini tak apa, moga dia nampak balik asal dah. Kita tak biasa duk naik kereta dengan orang semua ni gak. Ni kena kita kena buat kereta sendiri gak. Tak tahu mana nak balik. Alah Kelantan ni pula. Susah. Biar kita tahu dulu. Tak apa, nak kecek lagu mana mudah-mudah pun. Dan masalah yang kedua daripada masalah seri itu dengan makna menang kedua-dua. Lagu mana menang kedua-dua? Seperti satunya menghendaki memberi ada suatu makhluk. So Tuhan nak beri makhluk tu ada, maka menjadi ia Tuhan saat ni. Dia akan makhluk sebab ia nak ada ke? Dia buat Dan yang satu lagi pula hendak meniadakan makhluk itu. So lagi tak siap makhluk, maka meniada ia Tuhan dia akan makhluk. Dan hasil kehendaknya kehendak mana? Kehendak hak meniada saat ni. Hak mengada pun hasil, hak meniada pun hasil. Pelik weh. Lagu mana ada tak ada sekali tu. Dan keduanya itu lemah. Bapa kata lemah. Ni ilat dia yang kata lemah kedua-dua saat ni. Kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Tak. Tuhan hak nak ada makhluk, kita takdir kata boleh buat. Tuhan hak tak sedia ada makhluk pun kita takdir kata boleh nak buat tiada. Kalau gitu berhimpun di makhluk ada dan tiada pada satu masa, tidakkah benda itu mustahil? Mustahil, tak boleh nak berlaku. Maka ceraklah kata lemah dua-dua Tuhan tu. Tak. Apa lemah? Sebab ya gini, sebab kita tengok makhluk ada dengan musyahadah. Gitu ya. Bila makhluk tu ada dengan musyahadah, maka ceraklah kata, kalau kita nak bawa cara kita lah, maka ceraklah kata kehendak Tuhan nak meniadakan makhluk tu tak terhasil. Bila kehendak Tuhan nak meniadakan makhluk tu tak terhasil, maka lemah di Tuhan tu. Bila lemah di Tuhan hak tidak kehendak mengadakan makhluk tu, maka lemah juga Tuhan yang hendak mengadakan makhluk. Bila lemah, maka tak boleh ada makhluk ni. Fa huwa batilun, kerana alam ni telah ada dengan musyahadah. Ni dia kira borong dah tu. Dia kira dan keduanya itu lemah. Kedua tu itu lemah. Jadi apa kita nak kita nak hurah balik tu. Kena orang panggil garis mula keduanya itu lemah, kena hurah balik. Biar kita nampak lagu mana keduanya lemah. Sebab kita ambil gini. Ale ada dah dengan musyahadah. Anda ambil nikah. Jadi tentulah kehendak bagi Tuhan meniadakan makhluk tu tak terhasil. Maka Tuhan hendak mentiadakan makhluk tu tak hasil, lemah. Bila lemah Tuhan hendak meniadakan makhluk, maka lemah juga Tuhan yang hendak mengadakan makhluk. Gitu. Sebab sama-sama orang panggil bersuatu kedudukan ketahanan sini. Lemah tu bukan lemah. Sedangkan makhluk telah ada dengan musyahadah. Gitu ya. Tu kata kena bawa semula lagi bawa. Lepas tu mana lagi hok bunyi gitu supaya kereta kalau kita bagi kereta okey ya orang bila orang bagi kereta tu ke mana dia bawa dulu kereta tu gerak tak ada bunyi mana-mana ni jadi bereslah tu bila kereta tu tak bunyi dah baru dia lepas ke orang lain ambillah dia boleh bawa dia ni kereta ni selamat kalau ada bunyi rok-ngek lagi tu kita kena selidik kawasan mana hak kita rok-ngek lagi. Maksudnya kawasan mana hak kita tak jelas, yang kalau datang iktiraf orang kita tak jawab. Jadi tu orang panggil pi lagi lah. Tak ada kawalan lagi tu. 2 tahun. 2 tahun tak ada kawalan lagi. Lepas 2 tahun nampak mereh licin molek dah tu. Bawa sendiri boleh bawa orang. Ni. Tak ada simpi pun boleh dah bawa orang. Cuma kena ada stiker P tu lah. Gitu ya.
Tak ada dah orang panggil lepas dah 2 tahun tu, dia tak perlu dah pustikapi. Dan keduanya itu lemah kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun 2 perkara yang berlawanan, iaitu ada nisbah kepada yang menjadi. Nisbah pada menjadi maksudnya nisbah kepada Tuhan yang hendak menjadi. Jadi tu nisbah kepada gini. 2 perkara yang berlawanan, iaitu ada nisbah kepada yang menjadi, yakni ada nisbah kepada lulus Tuhan yang hendak menjadi gitu. Kena tahu mana ni. 2 perkara yang berlawan ni saya apa tak? Dan keduanya itu lemah kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun 2 perkara yang berlawan ni. Mana 2 berlawan ni? Iaitu ada nisbah kepada yang menjadi. Ada nisbah pada menjadi ni kita takdir kata ada nisbah kepada lulus Tuhan yang hendak menjadi. Tuhan hak nak buat makhluk tu lulus. Jadi adalah makhluk. Nisbah kata. Dan makhluk itu juga tiada nisbah kepada yang meniada. Yang ringkas tu kira tu. Yang kecil mudah tu. Maksudnya kan? Dan makhluk itu juga tiada, juga tu faham pada kata adalah. Sama-sama ada tiada. Dan makhluk itu juga sama dengan ada saat ni, tiada juga. Nak ada dengan tiada juga. Tu kata mustahil. Dan makhluk itu juga tiada. Nisbah mana? Nisbah kepada yang meniada. Nisbah pada meniada yakni nisbah kepada hasil kehendak Tuhan yang meniada. Nampak tak? Nisbah kepada hasilnya kehendak Tuhan yang hendak meniadakan makhluk. Dan berhimpun 2 perkara yang berlawanan pada satu benda itu lagu mana? Mustahil. Mana boleh berhimpun 2 benda berlawanan? Wajibnya mana? Wajibnya salah satu. Ada atau tak ada? Mustahilnya mana? Ada kedua-dua pada satu masa ataupun tak ada kedua-dua satu masa. Ada kedua-dua satu masa, makhluk ni ada, makhluk ni tak ada. Dan satu masa ada kedua-dua. Mustahil. Ataupun tak ada kedua-dua. Maksudnya mana? Makhluk ni tak ada pun tak ada. Tak ada pun tak ada. Ada pun tak ada. Apa dia? Sebab itulah kita ngaji dah. Kita dulu ni adamuna azaliyun ni wajibun. Tiada makhluk pada azali ni masuk pada benda yang wajib pada akal. Lepas tu wujuduna al-an. Tak tahu mesti gitu. Ada kita sekarang ni mana? Ada kita sekarang ni. Wajib wajib mana? Wajib pada akal dengan maksud kata akal tak terima, kita tak ada. Sebab apa? Sebab kita ada lah. Mana nak kata tak ada? Tak boleh pun dua tu. Bila kata ada tu, tu kata salah satu tu tentu. Bukan maksud kata wajib ada dengan makna wajib seperti mana wajib ada tu itu tak. Maksudnya bila dah kita ada sekarang, tentulah kata akal tak boleh nak terima pada pihak lawan. Supaya dulu kita tak ada, akal tak boleh nak terima pada pihak lawan. Mana pihak lawan kita dulu tak ada, iaitu ada. Sebab tu dia kata ada muna azaliyun tu wajib. Tak. Jadi ada kita sekarang ni pun wajib jugalah. Wajib pada hukum akal dengan makna tak terima pada lawan. Kalau terima pada lawan sedangkan kita ada, lagu mana? Tak. Bersalah pada akal kita dah tu. Maka membawalah kepada tidak ada makhluk ini. Apa? Tu Zat ni berhimpun 2 perkara berlawanan Zat ni. Membawa kepada tidak ada makhluk ini. Tak gini. Membawa kepada apa ni? Benda berlawanan, maka sabit kata tak terhasil pada kehendak kedua-dua pada satu masa, maka lemah salah satu, lemah hak lain juga, maka tak boleh ada makhluk ni. Maka membawa kepada tidak ada makhluk ini, dan iaitu tak ada makhluk ni batilun, tak dapat diterima oleh akal kita. Kerana apa? Ilak bagi batil ni. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, iaitu dengan mata pandangan kita. Kalau begitu, tetaplah Tuhan satu, tidak berbilang-bilang. Nak najis itu lah.
inilah yang dipegang dan yang diakui, yang sebenar, yang muwafaqah dengan petunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Situ habis ayat ke-21 tu. Tanda ni. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Itu ayat kedua-dua. Al-Anbiya ayat 21 hingga ayat ke-22. Artinya atau yakni adakah gitu deh. Adakah amittakhadhu, adakah mengambil kamu akan Tuhan yang lain daripada bumi ini? Tak. Kamu nak ambil Tuhan lain kau daripada bumi ni. Hum yunshirun, yang bermula mereka itu berhemburai. Apa maksud berhemburai? Berhemburai maksud kata Tuhan itu banyak. Kinayah pada kata Tuhan itu banyak. Bermula mereka itu berhemburai sekiranya mereka itu. Kamu nak ambil Tuhan lain selain pada Allah Ta'ala kau. Jadi banyak Tuhan gitu. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Jadi banyak Tuhan gitu kau. Oh banyak apa? Muka Tuhan kata innallaha ma'as sabirin, orang sabar banyak kan? Tuhan pun banyak. Ambil zahir ayat rosak akidah. Ya orang ni kaya tak si ambil zahir ayat juga. Tak. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi ada orang kata kalau kita Tuhan ni duduk di mana-mana. Dia kata tak, Tuhan bukan duduk di mana-mana, Tuhan duduk atas arahnya. Jadi maksudnya patut lagu mana dengan ayat aina ma tuwallu fasamma fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah tu? Jadi maksud katanya ayat tu pun tak boleh ambil zahir. Hok kata ar-rahman as-sawa tu pun tak boleh ambil zahir juga. Sebab hak tu jadi mustahil di Tuhan. Lepas tu ambil ayat mana? Ambil ayat laisa kamislihi syai' itulah. Boleh juga ambil ayat kita ambil gini. Lah hak tu ayat muhkamat bae. Hak ni ayat mutasyabihat. Tak boleh nak ambil zahir. Orang suruh ngaji ulum Quran tafsir nak ngaji. Nak ngajar kerja semuanya. Jikalau adalah pada menjadi ke langit, lau kana fihi ma alihatun illallah. Ni ya huruf cara dia lah ni. Kalau itu betul tak? Jikalau ada pada keduanya itu langit bumi itu Tuhan yang selain pada Allah, nescaya rosaklah keduanya. Gitulah. Cuma itu di sini, jikalau adalah pada menjadi ke langit bumi itu Tuhan lain, melainkan Allah, melainkan ini selain pada Allah, ada Tuhan lain, hak lain pada Allah, hak buat langit bumi, nescaya kedua-dua langit bumi itu rosak binasa. Tak. Lagu mana boleh kata rosak binasa? Mana boleh kata rosak binasa? Saat ni maka rupa masalah rosak binasa tu telah kita huraikan tadi. Habis. Kena buat habis gambar 5 masalah saat ni. Boleh kata rosak hak ni tu. Boleh kata alain tak ada. Ni tu rosak binasa tu boleh kata gitulah. Rupa masalah binasanya alain saat ni tu telah diterangkan oleh musannif tadi. Nak tahu lagu mana? Tengok semula. Maka nyatalah pada petunjuk Allah Ta'ala di dalam ayat itu, mana ayat Al-Anbiya saat ni, bahawa Tuhan satu jua, tidak berbilai-bilai. Lazim bila kata satu, tidak berbilai-bilai. Ini sifat apa yang panggil? Sifat salbiyah. Tak? Apa sifat salbiyah kita sebut? Pahal pada ternafi suatu benda yang tidak layak bagi Allah, yakni berbilai-bilai. Pahal gitu. Pahal kata tidak pada berbilai-bilai. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ketujuh, qudrah, artinya berkuasa. InsyaAllah sambung malam ni kita berhabis ni. Wallahu a'lam. Itu ada sikit.